Bicara pula Nabi Isa. Maknanya penghuni masyarakat lepas Allah. Tapi Allah dah boleh tolong malaikat Nabi-Nabi. Tapi bila pergi jumpa Nabi-Nabi, Nabi-Nabi pun tak sanggup. Dicari Nabi Isa yang cukup lama masa. Dia puji Nabi Isa. Di mana kata dia Nabi Isa mengatakan, walakin itu Isa ruhallahi wa kalimatahu fayatuna Isa ruhallahi wa kalimatahu fayaqulu lastu hunakum. Dicari Nabi Isa, bila jumpa dengan Nabi Isa, dia cerita, dia puji Nabi Isa. Dia ayat Nabi Musa suruh jumpa dengan dia. Kamu ni adalah Allah yang bercakap waktu kecil. Nabi Isa ni waktu dia baru dilahir, dia boleh berkata-kata, bercakap, cerita, menjelaskan kepada masyarakat tentang kedudukan sebenar mak dia. Sebab Allah duduk dia kepada Maryam. Belah mana boleh ngadu nikahnya, dak waruk tahu mana. Sebab akal manusia memang dia tak nak terima bila benda tu bercanggah dengan akal, dengan logik. Tapi Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Jibril supaya masukkan masukkan benih ke dalam jasad Maryam. Waktu itu Siti Maryam baru usia 13 tahun. Maryam duduk dalam masjid. Maryam tak pernah pandang kepada lelaki walau sebelah mata. Orang dia datang makan ke dia tu, kau tahu dia Nabi Zakaria. Setahun tu duduk dia punya makam. Tapi bila dia ngandung, orang tu berbuat. Dikata dia ke seorang yang susah payah, dia nak makan tak ada apa. Allah Ta'ala kata mengkocok kurma tu. Kurma dengan hasil daripada Maria, mana dekat tahu mana sangat orang kurma. Sebab tu ya ada sedikit kurma nama dia Maryam. Kurma Maryam ini kurma yang dimakan oleh Siti Maryam. Dan buah dia besar, dia pandai, comel mula. Harga dia buah tinggi sikit, sedap ni. Tak di Madinah banyak. Pak kita ada orang jual, tinggilah harga. Kata boleh dapatkan kurma. Dia ada khasiat, ada kelebihan. Dan Nabi Isa ni Allah Ta'ala kurnia pada dia kata kitab Injil. Dan dia boleh menghidup kaum yang mati. Dan dia buat burung dengan tangan dia. Mana dia minta dengan Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, burung dia boleh hidup. Tu kelebihan Nabi Isa. Satu baca, isfa' lana ya Nabi ya Allah, syafa'alah kami wahai Nabi Allah. Waktu dia tak. Nabi Isa berjawab kepada Nabi Musa, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Nuh, dan sebagaimana Nabi Adam. Serupa saja pada mereka. Lastu hunakum, bukan kami yang tak boleh. Kamu tak boleh, tapi dia tak bayar. Nabi Isa ni ada salah ke dia tak cerita. Lalu akhirnya Nabi Isa memberi satu cadangan, mungkin cari seorang Nabi yang paling agung. Allah Ta'ala telah redha kepada dia. Dia pemburu segala makhluk, dan dia tak pernah melakukan salah kepada Allah. Walakin itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdan qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatuni fa asta'zinu ala rabbi fayuzanu li fa aqulu ana laha fa antaliqu fa asta'zinu ala rabbi fayuzanu li fa idza ana ra'aituhu waqa'tu sajidan fayad'uni ma syaa Allah an yad'ani fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka kul tusma sal tu'ta ishfa' tushaffa' fa'arfa' ra'si fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimunihi rabbi azza wa jalla thumma ashfa' wa fi riwayatin fayu'zanu li fa'akunu bayna yadayhi fa'ahmaduhu bimuhamidan la aqdiru alayhi al-an yulhimunihi Allah thumma akhiru sajidan fayuqalu li ya Muhammad irfa' ra'saka wa qul yusamma laka wasal tu'ta washfa' tushaffa' fa'aqulu ya Rabbi ummati farfa' ra'si fa'aqulu ya Rabbi ajal 'alal khalqil hisab. Ini jawapan Nabi kita. Nabi kita kata setelah manusia penghuni masyarakat dijumpa Nabi-Nabi semua tak sanggup belakang, maka Nabi Isa mencadang kita jumpa dengan aku.
Maka bila penghuni masyarakat ni cari aku, pergi jumpa aku tak jawab sebagaimana Nabi lain. Aku tak kata sebagaimana Nabi lain. Bahkan aku mohon izin daripada penghuni masyarakat untuk aku nak pergi menghadap kepada Allah. Lalu kata Rasulullah, aku pergi menghadap kepada Allah. Aku menuruskan, aku rupukkan wajah aku, jasa aku, muka aku, yang aku sujud kepada Allah Ta'ala dengan sujud yang cukup lama. Ada riwayat mengatakan Nabi ketika ini dia sujud kepada Allah Ta'ala dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia mohon kepada Allah Ta'ala dengan sujud yang lama, mengambil masa hampir 1000 tahun. Lama Nabi sujud. Dia kata dia, aku doa, kata dia, aku tak pernah berdoa dengan doa ini ketika di dunia ini. Dan aku tak angkat kepala aku sehingga Allah Ta'ala mengatakan, irfa' ra'saka, angkatlah kepala kamu wahai Rasulullah. Maknanya aku tak dengar balas bagaimana Allah Ta'ala tak kata kan. Allah Ta'ala tak suruh, aku tak angkat. Nabi Nabi ni doa sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, sehingga kan aku ni kata, ya Allah, ummati ummah aku ya Rasulullah. Nabi mengaku umat dia, nak tolonglah Nabi kita di bumi mahsyar kepada manusia siapa kita. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Rasulullah, doalah kepada aku. Allah Ta'ala suruh Nabi doa, dan Nabi doa, Nabi membaca doa diilhamkan oleh Allah Ta'ala dengan memuji Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Doa yang sini tak ada orang lain boleh tolong, tak ada orang lain boleh bantu melainkan Allah. Inilah kita hidup hari ini. Bila bertemu urusan Allah dengan urusan kita, utama urusan Allah. Lidah kita Tuhan suruh semaya, Tuhan suruh buat benda baik, Tuhan suruh tinggal benda haram, tak peduli, tak kisah. Bila sampai saat ini keadaan yang berlaku, tak ada orang lain boleh bantu, tak ada orang boleh tolong. Lalu Nabi kata, bila aku angkat wajah aku daripada sujud, fayuqalu li ya Muhammad irfa' rasaka wa qul yasma' laka wa sal tu'ta wa syafa'tu syafa' fa aqulu ya Rabbi ummati ummati. Allah Ta'ala kata, wahai Nabi, angkat kepala kamu dan aku perkenan kepada kamu untuk kamu nak syafaat siapa silakan. Nabi kata, umat aku terutama. Begitu Nabi. Lalu bila begini Nabi kata, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mahkamah dia untuk dikira bicara. Baru mahkamah agung Allah Ta'ala di bumi mahsyar dibuka untuk nak cara. Lama dah manusia di bumi mahsyar ini menderita berpuluh-puluh ribu tahun lama. Baru nak buka mahkamah Allah Ta'ala, baru nak cara. Menang kau kalah tak tahu lagi, untung kau rugi tak tahu lagi, bagaimana hisaban Allah. Lagi situ tu lama pula. Dah dapat syafaat Nabi tu satu hadis, nak cara pula, nak timbang pula, nak lalu titiang surat pula. Surga neraka tak pasti lagi. Setahun ni cerita pun benda yang amat sangat. Lalu itulah kita kena sedar diri kita, ini semua kita kelalu belaka, kita ketanggung belaka, kita terhadapi belaka, tak ada seorang terkecuali. Maka untuk nak memudahkan benda gini, kena banyak sedia bekal. Orang yang bekal banyak, selesa dia tempat-tempat ini. Gapo bekalnya bukan harta, bekalnya adalah pahala, amal ibadat, kebajikan tu kebajikan ni, khidmat tu khidmat. Makna hak tu hak ni kita tolong, kita bantu, hak ni boleh jadi tolongan kita. Jadi sebab tu kita nak saing dia kena pandai. Saing dengan harta, saing dengan bakat, saing dengan jawatan, saing dengan gelar boleh. Tapi saing dan wanita kat mana sangat boleh sekali kita. Kena saing dengan Quran, saing dengan ibadat. Hak ni dia boleh tolong kita pas waktu mati, pas dari kubur, pas ke akhirat, pas ke mahsyar. Dia boleh tolong. Kena banyak saing hak ni. Biar saya ada Quran kita baca, biar saya ada kebajikan kita buat, biar saya ibadat kita semakin hebat. Sebab hari tentu dia boleh bantu kita. Tapi kalau kita kalau hari ni sehari sampai tua begini dah, kita tak ada jaminan boleh tolong kita. Harta dikatakan di saat nyawa kita duduk dada, setakat ni ialah kita. Aku tak akan bersama kamu dari kubur. Harta aku ucap selamat tinggal, selamat jalan. Tu yang tak, ya kita dengan gemar ke diri, tua ke diri, letih ke diri, seksa badan ke diri, cari harta. Tetapi itu balasan harta pada kita. Sebab tu orang yang soleh dia tak disuruh benda-benda begini.
Tengok Nabi kita, subhanallah. Nabi, ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni kalau tuan-tuan di Mekah, orang terakhir di Mekah ni ramai ke Taif. Di Taif itu ada Masjid Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Di Taif itu ada makam Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas? Buku Nabi. Satu hari Ibn Abbas ni waktu malam, dia tak kena pergi jalan ziarah Nabi. Mana tahu nak ada rezeki kan Ismail takkan Nabi. Sombong sahabat Nabi Ismail takkan Nabi, Ismail sunnah. Waktu itu Abdullah bin Abbas tengok Nabi sedang bentang sejalan untuk Ismail tahajud, dia nak ikut sama, follow Nabi Ismail. Nabi mula dengan baca Baqarah. Lamanya Nabi dia pasal ayat-ayat dekat Nabi surah Baqarah. Kata Abdullah bin Abbas, aku surga. Bila ada 3 ayat lagi dia tinggal surah Nabi akan wakil. Nabi tak wakil. Nabi sambung surah Al-Imran. Sehingga kata sekaki aku lupa susah, Rasulullah, kata Ibn Abbas. Yang itulah ibadah Rasulullah. Orang yang tidak ada cinta, segala kesibukan, segala kebesaran dunia, habis masa waktu dengan mengabdikan diri kepada Allah. Tak ada rasa penat, tak ada rasa letih. Bapa kita tahu dia dah hadapi benda ni yang lebih besar lagi selepas daripada mati, selepas daripada hidup nanti. Sebab tu kita ini mati, kita tak perlu takutlah kepada hidup selepas mati. Tak takut. Jangan nak menentukan hidup kita selepas mati comel tak comel, kena baik hari ini. Buat bersedia bekal. Sebab tu Nabi kata dunia ni tempat kamu menyediakan bekal, bukanlah hidup galak sini. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita betapa hadis yang dikatakan sebagai hadis syafaat, dan Nabi mengatakan bahawa penghuni masyarakat sebenarnya terhutang budi kepada baginda di akhirat. Bahawa Nabi baik sampai ini. Wal Nabi adalah orang pertama diisytiharkan oleh Allah Ta'ala ahli syurga, dan pintu syurga itu dibuka kepada Rasulullah. Tapi Nabi tak kisah benar. Nabi kata aku tak nak masuk syurga lagi, aku nak selesai masalah umat aku, masalah penghuni di masyarakat. Nak bantu di bumi masyarakat, nak bantu waktu di mizan, nak bantu waktu hisab, nak bantu di waktu kita syurga. Nabi itu suruh sampai kita nak tolong kita. Jadi kita ini kena ada sumber bagi pihak kita, supaya kita juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala segala urusan-urusan kita yang cukup banyak selepas pada kita mati. Dan kita nak dalam kubur kita mati ni rehat apa tentang dunia, rehat tentang ibadat. Sebab kita nak ibadat, dia kena berdunia ya. Boleh main masjid marilah, nah, boleh buat ibadat buat lah. Sebab kalau dia segala-galanya terputus, nyesal setahu mana pun tak boleh apa dah. Begitulah kehidupan kita yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, yang telah disampaikan oleh Nabi tentang perilaku hidup kita, tentang perjalanan kita yang kita akan tempuh, yang kita akan hadapi, dan tentang perkara-perkara yang kita akan alami yang cukup panjang dalam musafir kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita renung pada pagi ini suatu perkara yang memberi suntikan kepada rohani kita, untuk kita betulkan kembali perjalanan hidup kita. Tak lama lagi kita nak sambut Ramadan. Doa kepada Allah supaya Ramadan ini hebat dan berkah itu sebab bersama dengan kita. Dan ataupun kita bersemi, kita berkesempatan berada dalam Ramadan sekali lagi. Sebab ini tawaran Allah. Hidup ini adalah peluang sebenarnya. Jika kita diberi peluang, kita rebutlah. Tak boleh main semai Jumaat, itu peluang yang Allah Ta'ala buka. Kita rebut supaya kita boleh sampai. Al-Quran itu pahala berganda-ganda yang Allah Ta'ala sentiasa buka pada kita. Kita berdua yang kita tidak baca Quran. Sebab kita nak berapa pahala itu, pahala ni untuk dijadikan sebagai modal untuk membantu kita di akhirat kelak. Begitu hidup kita sebenarnya. Dan dunia ini pun kita tak tinggal juga, tapi janganlah sampai pada mengganggunya urusan akhirat kita. Wa niyazubillah, kita Allah Ta'ala itu. Nah, begitulah hadis yang baca pada pagi ini, yang kita sama-sama melihat bagaimana keadaan perjalanan yang kita akan hadapi di suatu ketika nanti. Mudah-mudahan Allahumma yassir wa la tu'assir, Allah Ta'ala mudah dan Allah Ta'ala jangan payah urusan kita. Siru ala barakatillah. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
wa taqarrabana min ba'dihi taqarruban maksuma. Allahumma fatihna fid